Yang dihormati Wan Nur Hasliza binti Ramli dan rakan-rakan yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk memberikan syarahan pada hari ini. Pernahkah hadirin mempunyai ahli keluarga atau kawan yang pada luarannya nampak sihat dan normal, namun hakikatnya mempunyai penyakit tersembunyi? Fikirannya sering bercelaru, namun tiba-tiba emosinya berubah menjadi terlalu gembira secara drastik. Hakikatnya, ramai yang tidak menyedari perubahan emosi yang berlaku itu sebenarnya adalah satu penyakit. Penyakit tersebutlah yang akan menjadi tajuk syarahan saya pada hari ini, iaitu penyakit dui kutub emosi atau lebih dikenali sebagai bipolar disorder, dirujuk sebagai bipolar sahaja. Hadirin yang bijaksana, tentu setuju dengan saya bahawa masyarakat kita di Malaysia jarang sekali menyebut tentang penyakit bipolar walaupun statistik tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan mendapati 3 daripada 10 individu berusia 16 tahun ke atas mempunyai masalah mental. Dan menjelang tahun 2020, penyakit mental dijangka menjadi penyakit kedua tertinggi dihidapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung. Antara penyakit mental yang tersenarai adalah bipolar, iaitu penyakit mental yang melibatkan perubahan emosi yang melampau. Bipolar ialah gangguan tersembunyi yang biasanya menjadi ancaman dalaman pada diri seseorang walaupun kadang-kala fizikalnya kelihatan sihat. Sama ada kita sedar ataupun tidak, bipolar sebenarnya adalah satu penyakit seperti penyakit kencing manis dan darah tinggi yang memerlukan rawatan. Namun ramai yang beranggapan bipolar bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatiri. Melihat dari segi fizikal, masyarakat menganggap pengidap-pengidap bipolar hanyalah mereka yang kelihatan sangat pelik. Hingga pelbagai tomahan dilemparkan. Ketahuilah bahawa mereka langsung tidak meminta untuk diberi ujian sedemikian rupa. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terlepas daripada terkena ujian. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kesusahan hidup, kematian orang yang disayangi dan sebagainya. Antara tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan ujian kepada hamba-Nya adalah untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih baik amalannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji. Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Hadirin yang dihormati, ujian kepada pengidap bipolar ialah mereka mempunyai emosi yang sentiasa berubah-ubah di antara kemurungan dan mania. Bipolar atau dui kutub menggambarkan bahawa pada masa tertentu, seseorang boleh berada pada suatu kutub dipanggil episod mania atau ia boleh berada pada kutub bertentangan yang dipanggil episod kemurungan. Semasa episod ini, pesakit mengalami masalah melakukan aktiviti seharian dan merasa hidup tidak bererti. Walhal, kemurungan bukan satu kelemahan dan tidak mudah untuk dihindari. Antara tanda kemurungan ialah sedih melampau, menangis, sering ingin tidur, tidak aktif, hilang minat melakukan perkara yang diminati dan berpandangan negatif terhadap kehidupan. Hadirin yang saya kasihi, mania pula ialah suatu episod dalam kehidupan pengidap bipolar apabila berterusan selama lebih 7 hari mengalami emosi melampau. Antaranya, mudah marah, mudah terasa dan resah, terlalu bangga diri, masih segar walaupun tidur kurang daripada 3 jam, bercakap banyak lebih daripada biasa, mempunyai terlalu banyak idea, fikiran tidak tenteram, konsentrasi mudah terganggu oleh perkara remeh-temeh, terlalu banyak perancangan dan terlibat dalam banyak aktiviti menyeronokkan walaupun berbahaya. Menurut Persatuan Psikiatri Malaysia, penyakit bipolar biasanya mula berlaku ketika muda, iaitu pada usia 20 tahun. Sekiranya keadaan pesakit bertambah teruk, akan mula terbit perancangan untuk membunuh diri. Lebih membimbangkan apabila pengidap bipolar tidak menyedari dia mengalami penyakit ini dan menganggap dirinya normal. Pada anggapannya, dia mungkin
terlalu penat hingga mengganggu emosinya. Dr. Latif, seorang pakar perubatan, menjelaskan, walaupun penyebab kepada penyakit bipolar masih belum diketahui, kajian terkini menunjukkan bahawa penyakit bipolar berlaku disebabkan beberapa bahagian otak tidak menghasilkan jumlah kompaun penting yang betul, iaitu serotonin, dopamin dan noradrenalin. Sehubungan dengan itu, pakar psikiatri Universiti Malaya, Dr. Amir Siddiq menegaskan bahawa tiada jalan pintas untuk berjaya sembuh daripada penyakit bipolar, melainkan dengan menerima rawatan, mengambil ubat dan berusaha memperbaiki diri sendiri. Beliau mengingatkan dalam penulisannya di mentalhealth.my bahawa pesakit bipolar penting diberi rawatan awal kerana simptom mania boleh menjerat diri sendiri. Tentu hadirin terfikir, bagaimanakah rawatan bipolar, kan? Rawatannya adalah menyeluruh melalui ubat-ubatan seperti ubat mood stabilizer untuk menstabilkan mood pesakit. Ubat ini diberi sehingga pesakit benar-benar sembuh dan boleh berfungsi semula dengan baik. Pesakit perlu mengambil ubat seperti yang dinasihatkan oleh doktor dan menepati temujanji rawatan. Rawatan juga perlu melalui psikososial, iaitu berbincang cara penyelesaian masalah, cara meluahkan perasaan dan menangani kemarahan. Satu lagi rawatan ialah sokongan sosial daripada ahli keluarga dan rakan-rakan. Untuk mendapatkan sokongan mereka, pendidikan tentang bipolar perlu agar mereka memahami psikologi dan masalah psikiatri. Oleh itu, jika ada ahli keluarga, sahabat handai atau sesiapa yang diketahui ada mempunyai simptom-simptom bipolar, segeralah membawanya ke klinik terdekat. Sokongan sosial terutama daripada keluarga terdekat adalah sangat penting untuk sembuh. Hadirin yang saya muliakan, ramai yang berusaha untuk sembuh daripada penyakit bipolar, antaranya Britney Spears dan Winston Churchill yang merupakan individu-individu terkenal dunia. Di Malaysia bagaimana pula? Sebenarnya terdapat banyak kes tempatan, tetapi di kesempatan ini saya kemukakan satu contoh, iaitu pengalaman seorang pesakit bernama Nur Syamimi Musa. Beliau berusia 20-an ketika dirundung kesedihan yang berpanjangan tanpa sebab. Selama 4 bulan, hari-hari dilaluinya penuh meresahkan. Pada Julai 2017, beliau diserahkan menghidap kemurungan yang teruk. Rasa ingin marahnya terlalu membuak-buak dan kadang-kadang berasa tiada lagi harapan untuk hidup. Beliau rasa dirinya manusia paling tidak berguna, sering terbayang kematian datang dengan tiba-tiba dan pernah berhadapan situasi sukar seakan-akan ingin menetap tangan sendiri ketika memotong ayam dengan menggunakan pisau. Graduan ijazah sarjana muda farmasi Universiti Malaya itu mulai sedar situasi yang dialaminya adalah sesuatu yang tidak normal. Beliau mula berjumpa pakar sejak Julai 2018 dan rutin baharannya ialah mematuhi jadual bagi merawat bipolar yang dideritanya. Kini Nur Syamimi mengakui keadaannya jauh lebih baik selepas berjumpa pakar dan beliau masih meneruskan rawatan. Dengan perkongsian itu, saya mengakhiri syarahan saya tentang bipolar dengan merumuskan bahawa sesuatu penyakit termasuk bipolar merupakan ujian yang perlu ditempuh dengan kesabaran. Setiap penyakit itu ada ubatnya, maka kita perlu berusaha mencari penawar untuk sembuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, diciptakan juga penawar. Maka berubatlah kamu. Riwayat Ahmad. Marilah kita berdoa semoga Allah SWT mengurniakan kesembuhan kepada semua pesakit bipolar dan kepada kita semua juga dikurniakan kesihatan yang baik. Agar dengan itu kita dapat menunaikan ketaatan kepada Allah SWT dengan sempurna. Amin. Ribuan terima kasih saya ucapkan dan saya sudahi syarahan saya dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.